Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dikasihi dan pengerusi majlis kita pada malam ini, yang berbahagia pengerusi serta ahli-ahli jawatan kuasa Surau Nurul Iman, Taman Perumahan Perwaja, Al-Fadil, tuan-tuan imam, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita berpeluang sekali lagi untuk berada dalam majlis ilmu bagi mengisi ruang kehidupan kita yang masih berbaki. Walaupun kita berada dalam suasana yang penuh dengan ujian, patah lagi dengan pandemik COVID-19 yang masih belum pergi dalam arti kata yang sebenar, tetapi dihilang saat demai balik. Kedah 3-4 hari lepas clear lah, demari balik jumlah. Begitulah di negeri-negeri yang lain, hingga hari ini masih lagi 1,500 lebih, naik daripada kemarin. Tuan-tuan, ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita melihat sebagai ayatullah, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melalui tahun 2020 ni, tahun yang penuh dengan ujian. Hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus makhluk yang kita tengok pun tak nampak. Yang kata virus ni tak nampak, dia duduk kat siapa pun kita tak tahu. Tak boleh lihat, tetapi mampu menjadikan dunia ini lumpuh. Bukan sahaja negeri Kedah, seluruh negara, seluruh dunia lumpuh ekonominya, mundur kesihatannya. Tuan-tuan, apa yang kita nak dapat lihat daripada tahun 2020 ni menerusi fenomena yang sedang melanda kita? Saya nak ajak pada malam ni diri saya, tuan-tuan sekalian, kita muhasabah untuk melihat tanda kebesaran Allah ini dalam konteks membangunkan iman dan takwa kita. Sebab tajuk pun tajuk tahun baru, nak habis dah tahun 2020.
walaupun tahun kita sebenarnya ialah tahun hijrah. Tuan-tuan, tahun Masihi ini adalah tahun orang putih. Orang tua-tua panggil kalender orang putih, yang diasaskan oleh Kristian Majusi. Sebab tu nama-nama bulan tu adalah nama dewa-dewa mereka. Januari, apa nama dia panggil, Februari sampai Mac tu semua tu adalah nama-nama apa nama ni, dewa-dewa mereka. Dan kita kalau sambut tahun Masihi ini dengan meraihkan sejarah ataupun peristiwa itu, maka hukumnya haram. Sambut tahun baru. Kalau sambut iktiraf sejarah mereka, itu ada satu pendapat ulama menyatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai mereka itu, satu kaum, maka dia daripada kaum itu. Jadi kita sambut tahun baru ni bukan pasal kalender Masihi itu, tapi kalau kerana kita sambut, kita renung, kerana takwim ini dah menjadi adat, kita pandang dari segi adat, dunia seluruhnya mengamalkan takwim Masihi dalam pengurusan, sehingga kita kiraan kita merujuk kepada takwim tu, dan akhirnya dia jadi adat. Bukan pasal sejarah dia yang dibuat oleh golongan-golongan kufar. Maka kata ulama, kalau dalam konteks tu kita sambut kerana dia sebagai adat, kita duk guna hak ni, segi bayar gaji, dari segi bayar hutang, dari segi apa semua, kita nak lari tak boleh, sebab dia bersangkut dengan dunia seluruhnya, global, guna takwim Masihi. Maka dia dah jadi adat bagi kebiasaan kita. Maka diambil kaedah al-adatul muhkamah. Adat itu boleh dipakai, sebab bukan soal akidah. Dengan tidak ada unsur-unsur maksiat, unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah, maka harus kita menyambut gitu. Bukan kita menyambut sejarah macam hijrah tu. Semua kita meraihkan hari-hari kalender yang kita gunakan itu untuk kita kehidupan kita. Dia ada dua. Ada dua pendapat. Itulah pendapat mengikut ulama mazhab Syafi'i, harus bila kita sambut tahun Masihi dalam konteks dia sebagai adat, bukan sebagai ajaran, bukan sebagai agama, kerana kita menggunakan dia. Tapi kalau sambut kerana meraihkan agama Kristian dan sebagainya, kita pun campur sekali dengan mereka, raih sama, itu haram hukumnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tahun 2020 adalah satu tahun yang luar biasa bagi kita, yang kita nak lihat. Kerana tidak pernah dalam sejarah begini dahsyat Allah Subhanahu wa ta'ala mengqadakan ke atas kita, hamba-hamba dia, dengan penyakit yang pelik dan bahaya. Tuan-tuan, jadi apa yang harus kita dapat melalui tahun ini dengan peristiwa ni? Kita nampak kehebatan Allah, kita nampak kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dapat menilai betapa kerdilnya kita, betapa haluinya kita
hamba-hamba dia yang walaupun ilmu tinggi melangit, walaupun mempunyai kekuasaan yang hebat. Amerika ni kira kuasa dunia lah, presiden dia kena COVID, tuan-tuan. Apa kita tengok frontliner, doktor pun kena, yang dia pakar kesihatan. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Menunjukkan bahawa kita sehebat mana pun, kuasa kita, ilmu kita, kebijaksanaan kita tidak dapat mengatasi kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hendaklah menyadari yang kita ni hamba kepada Allah. Mungkin Allah nak menyedarkan kita yang hanyut mempertuhankan kepada usaha, mempertuhankan kepada kuasa, mempertuhankan kepada ilmu yang tak tahu mana ada pada kita. Allah kejut nak bagi sedang. Tuan-tuan, inilah yang Allah nak bagi. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam hamba-hamba dia yang bila dia tunjuk kebesaran Allah, kemampuan Allah, tapi dia tidak nampak keagungan Allah. Dalam satu ayat Quran, firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ زَرَّأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Maksudnya, kata Allah, sesungguhnya kami isi dalam neraka jahanam itu kebanyakannya adalah manusia dan juga jin. Dua makhluk ni ramai dalam neraka. Pasal apa? Sebab dua makhluk ini ditaklifkan oleh Allah untuk beriman, untuk mengakui kebesaran Allah, adanya Allah yang maha berkuasa. Dua jenis makhluk ni ditaklifkan, manusia dan juga jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan manusia dan jin, kata Allah, melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Sebab tu manusia dengan jin ni semacam, ada hak beriman, ada hak tak beriman. Jin hak beriman dia main masjid, surau. Hak tak beriman dia pilah berhala mana semua. Tu jin. Tapi ada satu jenis jin kita tak tahu jin apa. Masjid, surau pun dia tak main, berhala toko apa pun dia tak pi. Tapi di kedai kopi ada. Hak tu barangkali jin kedai kopi. Tuan-tuan. Allah jin. Dia main masjid, main surau, tapi Allah tak bagilah kita nampak ada hikmah dia. Kalau jin boleh nampak kacau, tuan-tuan, silap-silap surah Nurul Iman lantik jin jadi tu imam. Pasal jenis kita ni lambat sikit, dia pun main dulu. Lagi satu, kalau boleh nampak macam kita, kena bagi kad penalan. Bila bagi kad penalan, dia ada kad penalan, dia boleh mengundi. Dah lagi harum. Bila dia layak mengundi, ada kad penalan warga negara, dia boleh jadi calon. Tuan-tuan, dia pergi daftar ke ROS, PJM, Parti Jin Malaysia. Dia letak calon daripada Polis sampai Sabah Sarawak, mai PRU, menang kat mereka, berapa ramai. Bila menang kat mereka, start pada Perdana Menteri sampai pengurusi JKK, jin pegang semua. Kita kenyeh, Tuan-tuan, biar Allah Ta'ala tak bagi
kita nampak dia ada hikmah dia. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Fathul Makkah, pembukaan Mekah, Nabi kumpul semua kabilah-kabilah Arab untuk nak membangunkan Masjidil Haram. Bukan bangun lagu adalah perelok lah. Dia penuh dengan berhala dan kerosakan apa. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam minta sumbangan daripada kabilah-kabilah Arab. Maka berlomba-lomba lah pakat, ada yang nak bagi orang mereka mai bersih, ada yang nak bagi harta mereka, ada macam-macam. Celah-celah tu jin hantar wakil dia. Jin kata kami juga nak bagi sumbangan. Sumbangan apa? Kami nak bagi tiang untuk buat masjid. Jin bagi tiang buat masjid. Kita kalau nak buat masjid yang baru ni tak bagi apa? Teruk ada jin. Lekeh dah jin. Tiang. Lepas tu, sebab tu dalam banyak-banyak tiang dalam Masjidil Haram cerita, orang Mekah cerita, ada satu tiang nama dia tiang jin. Saya tak mau abang kat mana. Takut tuan-tuan pergi umrah apa, pergi duduk menurun nombor buat tu tahu. Dia belah pancok mah. Nama kawasan masjid tu ada satu tiang belin, benda tiang tu sejarah dia tiang jin. Bukan dekat tiang, bahkan di Mekah ada satu masjid nama dia Masjid Jin. Lah elok lah. Saya jin buat memorandum kot kat raja untuk buat bagi elok. Memang sejarah dia, sejarah jin. Adalah kawan-kawan cerita mereka pakat lama cerita 4-5 orang pergi tidur dalam masjid jin. Tidur mimpi macam-macam, no? Ada yang tidur tadi sedang-sedang duduk sana, ceritanya lah kan. Tapi sejarahnya jin ada, dan memang ada. Allah sendiri akui wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah kata walaqad zarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins? Sesungguhnya aku campak dalam neraka jahanam itu kebanyakannya manusia dan juga jin. Pasal apa? Satu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi tidak dapat memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hati itu ada. Allah bagi apa-apa menimpa dia, Allah hati itu tak rasa. Dia tak pi ke maha besarnya Allah, hantar mai satu virus yang kita tengok pun tak nampak, habis. Duduk dalam rumah nak berniaga tak boleh, susah apa semua. Dia pergi duduk beban. Ni depa pergi buat apa ni, PKP, PKPD, PK apa ni, sampai orang nak berniaga pun tak boleh, dia duduk pergi kat tu. Tapi hati dia tak rasa tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu ambil balik nikmat dia sebagaimana mampunya Allah memberi nikmat kepada hamba-hamba dia. Hati ni Tuhan marah. Sebab tu tuan-tuan, kita susah-susah bila di dunia, tapi kita dapat di sebalik kesusahan itu sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang kita nak. Satu. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tetapi tidak dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mata ada tengok kejadian yang berlaku, apa yang Allah Ta'ala lakukan. Dia tak nampak, duk tengok kematian semakin meningkat, kes semakin meningkat, duk tengok dalam TV duk tunjuk. Dia duk itulah. Orang duk kata dengan keluar, dia keluar juga. Orang kata pakai mask, tak pakai. Ada yang pakai mask, salam pula. Main surau sejadah tak bawa, dia duk boleh tiang tu. Pi tulis apa nama tentu, tulis nama suhu pakai hentam, tembak benda.
Apa depa ni dia duk boleh tiang kat orang lagu tu. Tapi dia tak nampak no. Ayatullah, ini adalah ayat Allah. Ini adalah kebesaran Allah. Dia tengok COVID tapi dia tak nampak Allah. Tu dia lagu tu senang. Dia jenis macam mata ikan talang kering. Ikan talang. Cuba tuan-tuan pergi tengok ikan talang kering depa jemuk kat belah Tanjung Dawai. Mana ada ikan talang hak kena jemuk pejam? Tak ada. Semua celik. Celik terbeliak biji mata. Kita pisau penumbuk pun dia tak kata apa. Tak apa. Ni orang yang Allah tunjuk kebesaran dia tapi dia tak nampak kebesaran Allah, dia lebih kurang ikan kering. Gagah ikan kering lagi bagus, boleh kerat-kerat buat gulai dengan terung. Yang ketiga, walahum azanun la yasma'una biha, mereka ada telinga tapi tidak dapat mendengar ayat Allah. Lalu Allah simpulkan lagi, ulaika kal an'am. Ni manusia ni ada hati tak boleh rasa kebesaran Allah, ada mata tak boleh melihat tanda kebesaran Allah, ada telinga tak boleh dengar ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih sesat, lebih teruk daripada binatang. Ada hati, kita ada hati, binatang juga ada hati. Hati binatang ni tak apa. Binatang ni dia bukan tahu sedih, dia bukan tahu cemburu, dia bukan tahu, tak ada apa hati. Yang kata binatang. Tengok orang duk tenggala dulu. Kita hak lama-lama ni tahulah. Hak lama bukan hak tua. Depa hak baru ni tak tahu. Orang tenggala bendang pakai lembu. Tibai pungkok lembu. Lembu tu tak kata haram tengok dia ni, aku sepak lagi. Dah, duk turut tuan dia situlah. Pasal apa? Dia ada hati, hati dia tak macam kita. Dia ada hati, tak ada perasaan. Kita ada hati, ada perasaan. Tiba-tiba hati tak boleh merasakan kebesaran Allah. Allah kata teruk pada binatang. Teruk pada binatang. Dia lalu lintas jalan tengok. Hang horn bila 8 kali pun dia buat tak tahu ya. Tak silap kita berhenti lalu berdoi. Dia kata kita dia tak ada, dia tak tahu saat lagi mati lagu mana, orang langgang lagu mana. Dia tengok kucing, anjing, lembu apa semua kan duduk jalan. Makan pokok bunga orang, pokok orang punggai hari ni, esok dia main pula. Pasal apa? Hati dia tak macam hati kita. Hati kita pun kalau macam tu, Allah kata ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Begitu juga pemandangan mata. Kita ada mata, binatang ada mata. Tapi pandangan kita, bila kita pandang, kita boleh berfikir. Hebatnya Allah Ta'ala buat langit begitu luas, tak ada tiang. Maha berkuasa Allah. Binatang lembu kebau dia tengok juga langit, tapi dia tak nampak kot tu. Dia tak boleh fikir kot tu. Jadi Allah kata manusia yang diberi panca indera, hatinya, penglihatannya, pendengarannya, tapi bila dia tengok ciptaan Allah, dia tak nampak kebesaran Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita melihat apa yang menimpa kita start daripada bulan 3, tapi sebenarnya bulan 2, boleh kata sebut setahun ni lah. Tahun 2020 ini kita melihat betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertambah iman kita, bertambah keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu yang kita nak. Tuan-tuan, satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala
dia apabila menurunkan musibah dia, kata ulama, dia ada 3 jenis musibah, no? Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada disebutkan bala ni dia ada 3 macam. Satu, Allah tak dipanggil al-bala'u litaqrib. Allah turunkan bala kepada hamba-hamba dia, tujuan dia ialah Allah nak dekatkan mereka dengan dia. Yang kedua, al-bala'u lita'dib. Allah bagi bala, musibah kerana Allah nak didik dia. Nak didik dia. Sakit umpamanya masa sihat, ringu mutuh depan surau, sehingga haram tak. Tak tahu satu hari perang kata, no, aksiden patah 8. Orang surau mai tengok meleleh air mata dia duk takati. Allah, dia saya menyesailah dulu tak sampai surau. No, kalau sihat boleh pergi surau. Oh, dia kalau tak kena mampu nak sedang. Tu Allah bagi tu, Allah nak didik dia. Kesusahan. Saya ada kuliah satu tempat, tuan-tuan. Saya tak pernah tengok satu orang ada selama nak pergi kuliah di tempat tu. Tapi sejak kebelakangan ni ada. Tengok. Sekali mai ada. Saya tersembang dengan dia. Saya kata, baru mai tukang kerja di sini ke? Dia kata, tak Ustaz, saya memang anak jati sini, duduk sini daripada kecil sampai besar. Tak pernah tengok belum ni pekerja di lain. Dah duduk sini. Lama ada cerita. Saya benggerap sekali. Dulu kalut niaga. Orang kata tak nampak so. Allah bagi benggerap, main mengaji duduk depan. Main duduk depan. Li ta'dib, Allah nak didik. Saya kata kat dia, kan, apa yang hilang daripada Tuhan itu sangat kecil di sisi Allah, tapi apa yang Allah bagi kat Tuhan sangat besar. Litaqrib, Allah mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu lama lah cerita ni, lah dah okey balik apa semua dah terus jadi orang masjid nak buat apa dia sponsor, dah menjaga dia elok balik semua. Tuan-tuan nampak, dulu jauh. Dengan apa dia dekat? Dengan bala musibah yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Dia mengaku sendiri. Tuan-tuan. Yang ketiga, bala kadang-kadang dia jadi al-bala'u lit-ta'zib. Bala untuk Allah mengazab. Yang ni Allah tak bagi kat orang mukmin. Musibah yang kena orang mukmin sama ada litaqrib, Allah nak dekatkan hamba dia dengan dia, ataupun litadib, kata ulama, Allah nak didik. Yang kena kepada orang yang tak beriman itu baru litazib, azab. Jadi sebab tu tuan-tuan jangan anggap azab yang Allah timpa kat kita ni bukan azab, tapi Allah nak dekatkan kita dengan dia, kan, dekat kita dengan dia. No, apa ramai orang yang selama ni jauh daripada jemaah mengaji apa semua, mai Covid ni dia jadi lain. Sampai orang tutup surau dia marah. No, masjid depa ni dulu dia bukan mai pun, tapi dia nampak lah, dia dapat didikan. Bila lah nak buka surau masjid ni, aku nak pi dulu tak dan pi. Kebetulan pula yang buka dulu apa nama, Pengoyang, kan, walau kat Pengoyang dia beletiak, kata yang Pengoyang buka masjid surau tak buka, market buka tak tutup, masjid surau tutup, sampai masa tu ni buka lah surau masjid, haram tak mai pun. Dulu beletiak sekan ada juga macam tu. Kita kena nampak dan pastikan kita dapat ni. Satu, dengan musibah Allah ni kita semakin dekat dengan Allah. Litadib, Allah didik. Allah didik kita tentang banyak benda. Allah kita masa PKP mula-mula dulu lah, bulan 3 tak boleh keluar mana apa bulan tu. Hati kita takut tu. Tapi heran lah, banyak dia korang takut lah tu. Dulu masa PKP kan, mula-mula bulan 3 dulu, tapi tak boleh keluar mana. Orang main hantar
minyak nyok orang hantar sadi semua kan. Waktu tu kita cukup takut, tahu bergantung ni hanya kepada Allah. Duk tengok sari-sari mati pun semua. Nampak tu, litakdib, Allah didik kita, Tuhan didik. Mai bulan puasa, Allah lagi kita terdidik. Tarawih tak boleh, pakat tarawih di rumah. Ni hak selama ni jadi makmum, bulan puasa hak lepas pakat jadi tu imam lah kau. Nampak Tuhan didik dah. Jadi tu imam. Bini pun cukup syok. Dia kata suamiku imamku. Kan? Seorang makcik tu saya tanya, makcik duk baca surah apa? Dia kata ustaz, dua rakaat qul hu. Rakaat pertama qul hu, rakaat kedua qul hu. Tak apa baca bila makcik, oi biar tak baca tak apa, Fatihah aja yang wajib. Suami pakat jadi imam kepada isteri dan anak-anak. Litakdib, Allah didik. Jangan kita nampak ni, saya nak pesan, jangan kita nampak Allah benci kita, Allah azab kita. Bukan. Kalau kita orang mukmin, Allah nak bagi dua dengan kesusahan itu. Satu, Allah nak dekatkan kita dengan dia. Sebab tu kita kena pastikan kita dekat dengan Allah bila kita terima musibah Allah ni. Yang kedua, kita semakin terdidik. Yang tak tutup aurat, tutup. Tapi alhamdulillah tengok main dengan COVID ni. Terdidik, semua pakai purdah belakang. Ada yang kelumbung tak pakai, purdah pakai, tutup mask. Dia tutup, lama ni tak mau tutup sangat. Lah ni lambat lepas kira nak tutup, keluar rumah nak tutup lah. Tuhan sedang didik kita. Lah kali kita fikir, takkan aku tutup mulut dengan hidung je, rambut takkan tak tutup, nampak pelik. Tuhan sedang didik kita. Kita sedang Allah uji, kita sedang Allah didik. Allah nak dekatkan kita, bukan Allah nak azab. Tuan-tuan tengok lah, dua orang. Satu Fir'aun. Allah tenggelamkan dia dalam laut. Mati. Mati. Allah buka laut ketika mereka kejar Nabi Musa AS sampai tengah, Allah tutup. Tenggelam Fir'aun, binasa Fir'aun. Tenggelam. Baik. Nabi Allah Yunus pun Allah tenggelamkan dalam laut. Sama tak tuan-tuan? Silat Nabi Yunus lagi teruk, duduk dalam perut ikan nun. Duduk sampai dasar laut tu. Dua-dua tenggelam. Fir'aun pun tenggelam dalam laut, Nabi Yunus pun tenggelam dalam laut. Sama tapi tak serupa. Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun lita'zib, kerana Allah nak azab dia kufur kepada Allah. Allah tenggelamkan Nabi Yunus litaqrib, Allah nak dekatkan Nabi Yunus dengan Allah. Duduk dalam perut ikan, dasar laut, siapa pun tak boleh tolong. Nak kesan lagu mana? Masa tu bukan ada GPS apa semua. Lah sungguhlah, Saddam Hussein duduk dalam tanah pun bercakap jumpa. Duduk tu. Ketika itu, apa munajat Nabi Yunus alaihi salam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada lain Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sungguhnya aku daripada kalangan orang-orang yang banyak buat silap, buat zalim. Tak buat zalim, tapi dia mengaku dia. Ungkapan yang menunjukkan dekatnya hamba dengan Allah. Ada riwayat menyatakan sehingga didengari oleh malaikat di langit. Malaikat dengar. Bila malaikat dengar, malaikat kata, rasa habis sedengar suara ni, suara Nabi Ayub alaihissalam. Mereka mohon pada Allah, lepaskan Nabi Ayub. Ikan tu pun naik dan memuntahkan di darat, selamat Nabi Yunus. Tuan-tuan, kita pun saya ingat elok kita amalkan lagu ni. Waktu mana Allah lepaskan Nabi Yunus daripada keadaan dia yang tak ada siapa boleh tolong. Duduk dalam perut ikan, duduk dasar laut, siapa nak boleh tolong? Maknanya dia berada dalam suasana yang siapa pun tak boleh tolong melainkan Allah.
Macam tu juga kita lah ni. Siapa nak boleh tolong kat kita, tuan-tuan? Nak bagi tahu kata kawan ni ada virus, kawan ni ada virus, ustaz ada bawa virus, tak nampak. Kita betul-betul bergantung pada Allah sahaja yang nak menyelamatkan kita, macam Nabi Yunus alaihi salam. Jadi sebab tu elok kita amal munajat ataupun wirid Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebut. Allah akan lepaskan kita daripada kesusahan. Bukan saja COVID saja, apa pun masalah kita lah dalam hidup ni. Sampai kita tak tahu nak fikir lah, macam Nabi Yunus hidup tak tahu nak fikir nak keluar lah ke mana. Kita pun kan kadang-kadang berada dalam suasana yang macam tu. Masalah rumah tangga, masalah anak. Kita nak cerita ke orang pun payah. Kita terpaksa tanggung sendiri. Nak keluar habis ikhtiar lah. Kita berada dalam keadaan lagu tu, banyak akan mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. InsyaAllah Allah akan keluarkan kita, lepaskan kita pada kesusahan tu, macam mana Allah lepaskan Nabi Yunus alaihi salam. Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salam daripada suasana yang tak ada siapa nak boleh tolong dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, litaqrib, Allah nak dekatkan kita dengan dia. Mungkin selama ni kita jauh. Dalam tafsir Nurul Ihsan pun ada di sini pembaca. Saya pun mengajar kita juga. Ada dalam surah terbaca satu hadis dibawa oleh mufassir untuk mentafsirkan ayat tu. Kisah bagaimana sahabat pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kenapakah kami orang-orang mukmin ni yang beriman selalu Allah bagi kesusahan? Pasal apa? Sedangkan orang-orang yang tak beriman kadang-kala tengok tak ada apa, relax, Allah tak bagi susah pun. Macam Fir'aun kan, tengok sakit pun tak, pening kepala pun tak pernah, kaya. Sedangkan kami yang beriman ni macam-macam, kadang-kadang susah bab rezeki, susah bab anak-anak, susah bab penyakit, susah bab musibah. Sepatutnya kami yang beriman ni lah yang Allah bagi kami ni clear semua, tak tahu susah sebab kami beriman. Tapi pasal apa, tuan-tuan? Lalu Rasulullah SAW jawab, cantik jawapan Rasulullah, peganglah tuan-tuan. Nabi kata, ada di kalangan hamba-hamba Allah yang beriman, Allah dah tetapkan di Lauh Mahfuz sana maqam dia, kedudukan dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggi. Lalu Allah nak sampaikan dia ni ke maqam yang ditetapkan berdasarkan ibadat dia tak apa cukup. Tak apa cukup, kan? Sembahyang adalah, sembahyang fardu tu pun, Maghrib dekat nak Aisyah, Maghrib dekat nak Aisyah punya barulah nak sembahyang. Pasal apa? Ni duk kali tengok 7 hari ku menyintaimu. Dululah kata. Habislah tak ada duk. Ni mai Korea lah buat pula. Nak harap sembahyang sunat, tak ada maklum ni. Nak kata bangkit malam sembahyang sunat, tak ada. Bangkit kencing lalu, sembahyang tak. Sedekah pun tak ada. Masuk surau tersepak, tuan derma sampai bergulin, haram tak boleh. Marah pula kat mereka, apa pergi letak tabung tepi pintu, tak tepi sikit, boh tak pun. Tapi Pak Long ni makam dia tinggi di sisi Allah. Macam mana Allah nak sampaikan dia pi ke situ? Dia diberi musibah pada dia. Dia sabar dan redha atas musibah itu, maka itulah yang mengangkat dia naik darjat dia sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kita nak dapat, tuan-tuan. Jangan dapat susah dunia yang sekejap ni saja, tapi kita nak dapat lebih daripada tu.
Kita nak dapat lebih daripada tu, makam kita naik tinggi di sisi Allah. Jangan pandang musibah kesusahan ni, ini semua share. Tuan-tuan, ada kebaikan bagi orang yang beriman. Allah nak angkat dia. Saya pun bisa jumpa juga seseorang hamba Allah, tuan-tuan. Orang masjid. Kadang-kadang dia jadi imam, bukanlah imam resmi tu, nanti imam lewat sikit apa, tak ada, dia mengaji duduk depan kitab. Satu hari saya habis mengajak turun nak balik Insya, dia duduk ikut belakang. Saya tengok, pasal apa dia ni duduk ikut ni? Ikut sampai tang kereta. Saya jahat jugalah, duduk syok macam orang dia ni nak berhutang lah kan. Dia ikut kita sampai kereta. Lepas tu dia kata, Ustaz, boleh nak sembang sikit? Nak sembang. Tak apa. Tadi dalam masjid segan. Saya pun tak tahu nak fikir lah, Ustaz. Dia orang baik. Orang baik. Mengaji rajin, jemaah rajin. Tanya dia, apa masalah? Saya tak sangka, dia kata. Tak duduk orang main habang kat saya. Bini duduk naik motor dengan Bangladesh, kata. Orang masjid tu, tuan-tuan. Kira dia antara orang yang memang dengan masjid ni cukup rap lah. Masjid pun orang kenal dia. Nampak tak, tuan-tuan? Kenapa Allah bagi dekat orang baik-baik ni? Kita kena baca lagu Tuhan Nabi Abang tadi. Allah nak angkat darjat. Daripada kesusahan tu kita sabar. Kadang-kadang anak-anak, mak pak ni sampai melengung, tak tahu nak buat apa dah. Hambat anak hang pergi balik malu kat orang. Jangan. Ingat, mungkin Allah nak angkat darjat kita melalui kesusahan anak yang Allah bagi kat kita. Kita tak tahu. Ibadat kita tak tahu mana. Tuan-tuan, sedekah kita tak tahu mana. Amal soleh kita tak banyak mana. Yang fardu aja, kan? Tapi kita orang yang tinggi di sisi Allah. Allah bagi kat kita anak yang jadi masalah sikit. Tuan-tuan, pandang, itulah dia. Yakin inilah sebab Allah nak angkat aku derajatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi tak rugi. Sebab tu dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab sabar, tuan akan jumpa satu hadis Nabi kata, ajaban li amril mu'min, satu yang menakjubkan bagi urusan kehidupan orang-orang mukmin. Apa pun yang menimpa mereka, fahuwa khairul lahu, semuanya ada kebaikan pada mereka. Dan ini kata Nabi tak ada kepada orang lain selain pada orang yang beriman. Apa yang Allah bagi kat kita, nikmat ke, kesusahan ke, fahuwa khairul lahu, semua tu ada kebaikan bagi dia. Iza asabathu sarra'u syakara fahuwa khairul lahu. Apabila Allah beri kepada dia nikmat, dia bersyukur, maka itu adalah yang terbaik bagi dia, kebaikan bagi dia. Wa iza asabathu dharra'u sabara fahuwa khairul lahu. Dan apabila Allah timpa ke atas dia kesusahan, lalu dia sabar atas kesusahan itu, dia nampak keagungan kebesaran Allah, fahuwa khairul lahu, maka itu kebaikan Allah nak bagi kat dia. Macam cerita Nabi Allah yang sabar, Nabi Allah Ayub alaihi salam. Nabi Ayub, dengan apa Allah angkat dia? Dengan sabar, dengan kesusahan. Dan bukan Nabi Ayub sajalah, mana-mana Nabi pun tuan-tuan tunjuk ni, semua orang yang Allah kasih ni, tunjuk mana dia Nabi dan Rasul yang Allah tak bagi kesusahan. Tak ada. Start daripada Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, orang-orang ni jangan duk bagi susah lah. Macam kita lah, orang masjid, orang surau. Kadang-kadang ada juga yang merungut. Dulu sihat elok, mai jadi orang surau ni, lemah jantung ada, darah tinggi ada, kecil manis pun mai. Kebetulan pula dia ada seorang kawan sama juga kerja perwaja dulu ni, kan. Tapi dia tu pencin-pencin tak mau main surau. Dia pergi jaga pula, pergi kerja lah, jaga guard karaoke. Umur sama, sihat elok, kencing manis tak ada, kencing orang ada. Kencing manis.
Kita kata haram tengok. Yang aku duk surau ni awak yang sakit. Macam-macam yang dia tu surau sembahyang tak sihat. Kan. Orang yang Allah Ta'ala sayang, Allah bagi. Nabi kata sendiri, tanda Allah kasih pada seseorang, diberi kepada dia ujian, kesusahan. Nabi Adam AS duduk dalam syurga elok-elok. Duduk dalam syurga elok-elok. Tuan-tuan, ni tok kita, manusia pertama, Tok Adam. Jangan lupa, saya dapat cucu, orang ni dapat cucu dah tuan-tuan. Dulu main sini anak pun tak berada lagi. Masa tu remuh menyengit lah, pergi surau Perwajar tu ni, ceramah pun dekat nak keluar api kot speaker. Zaman tu kan, alhamdulillah dakwah kita tu berkembang sampai hari ini, alhamdulillah. Adam AS duduk dalam syurga elok-elok dengan Tok Hawa. Lalu terkeluar mai ke dunia. Terkeluar mai ke dunia pula, terpisah. Tok Adam tang lain, Tok Hawa tang lain. Ada riwayat menyatakan Tok Adam di India. Ni riwayat ulama lah, di India. Tok Hawa di Saudi. Terpisah, susah. Oleh kerana Tok ni dalam bahasa Arab dipanggil Jaddah. Tok Wan, Jaddun. Maka tempat tu pun di Saudi tu dinama Jeddah. Sampailah Jeddah. Kalau tuan-tuan pergi, ada makam Jeddah, makam Tok Hawa panjang kan, nama dia Jeddah. Dapat kat orang gurun, keli sama kawan-kawan dia, maki kawan dia, haram Jeddah sampai ketuk. Jeddah tu tok perempuan. Terpisah. Tapi ada dengar YouTube bila tu ada ustaz mana kata Tok Adam turun di Gunung Jerai, ni wallahu alam, saya tak jumpa cerita tu, riwayat tu saya tak jumpa. Terpisah tuan-tuan, kenapa? Kerana sunnatullah, orang yang Allah kasih, Allah uji. Jadi selain daripada tu, hikmah dia, Allah nak menzahirkan kebesaran dia. Jadi kita semua sampailah begitulah Nabi Idris, Nabi Nuh dengan bah besar melanda kaum dia. Sampailah tadi kita cerita Nabi Yunus, Nabi Ayub AS, Allah uji dengan kesakitan. Kenapa? Kerana Allah nak angkat. Sebelum tu Allah istihar kepada malaikat, sesungguhnya Ayub adalah orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Lalu iblis kata, ya Allah, bagilah kepada aku kebenaran, izinkan aku menguji dia. Allah bagi kebenaran. Sebab apa? Allah nak tunjuk bahawa orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah ialah orang yang sabar. Nabi Ayub dia senang, kaya lah, ladang dia banyak. Lalu dengan perencanaan iblis ni, dengan izin Allah, terbakar, hancur, musnah, habis kekayaan Nabi Allah Ayub. Miskin dia, tapi Nabi Allah Ayub redha, sabar. Iblis kata tak jadi juga, dia ni nak buat lagu mana. Nabi Allah Ayub ada beberapa orang anak, dengan perencanaan iblis dimatikan anak-anak dia. Banyak riwayat lah, ada tengah kata dia racunkan, mati, makan satu, makan pahansya, mati semua kan, mati. Nabi Ayub pun sabar, tak ada nampak nak mengelabah pun. Iblis kata celaka, nak buat lagu mana lagi. Akhir sekali dia masuk dalam tubuh Nabi Ayub AS. Dia bagi sakit Nabi Ayub AS dengan izin Allah, sakit yang cukup teruk, akhirnya sampai tinggal kulit dengan tulang. Setengah pendapat kata penyakit kudi buta kena dah, sampai berulat. Satu hari dia duduk tengok ulat makan kudi buta dia belakang kaki. Tengah tu terjatuh lekong, dia pegang ambil tak balik, makanlah ulat. Oh, ini rezeki hang. Oh, dia Nabi Ayubnya sabar sampai lagu tu. Akhirnya busuk Nabi Ayub, tubuh dia kerana buku dia berulat dan sebagainya, tinggal kulit dengan tulang. Orang kampung nam rasa jijik, hambat dia, isteri dia, kendong dia boh dan kain bawa pergi kampung lain pula.
duduk kampung sana, orang meluat juga hambat, gitulah. Akhirnya isteri Nabi Ayub kata, wahai Ayub, engkau adalah utusan Allah, doa engkau dimakbulkan oleh Allah, kenapa tak berdoa, mintalah kepada Allah, Allah akan makbulkan. Nabi Allah Ayub AS tanya isteri dia, cuba engkau kira berapa lama Allah bagi aku sihat. Nabi kata isteri Nabi Ayub, 40 tahun lebih dah. Baik, sekarang cuba engkau kira berapa lama Allah bagi aku sakit ni. Kira-kira setahun tak sampai lagi. Dia kata, kalau gitu Allah bagi nikmat sihat kat aku lebih banyak daripada Allah bagi sakit. Nak kalau apa? Ni cara Nabi Ayub membina kesabaran dalam diri dia yang boleh kita belajar, tuan-tuan. Kita pun main-main Covid ni habislah, tak ada apa lah, nak belanja beras pun tak ada, apa pun tak ada lah. Susahlah. Yang berapa puluh tahun Allah bagi rezeki, kita tak baca. Baru bagi setahun tak sampai ni dah rasa satu macam lah, napi habis nikmat Allah hak bagi sebelum ni. Nabi Ayub dah, tuan-tuan, dia kenang nikmat yang banyak Allah bagi. Hak ni kita nak belajar, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ada juga orang yang kerja sampai umur 55, 56 pencen, 55 lah kata pencen, sihat elok. Lepas pencen setahun 56 pergi cek gula 9 kencing manis, dia punya mengamuk balik. Ni mak hang punya pasal lah, semua manis, gula manis, gulai manis, ayak manis, semua manis. Aku kencing manis hang tahu tak? Jerakah bini dia. Ambo ingatlah 55 tahun Allah bagi sihat, baru setahun 56 kencing manis 9, biasalah. Ingat nikmat Allah yang banyak tu. Tu tujuan Allah kejutkan kita, nak bagi kita jadi hamba yang bersyukur. Kadang-kadang kita lupa nikmat yang Allah bagi kat kita selama ni. Tuan-tuan, ni tahun ni Allah uji kita lagu ni. Lalu Nabi Ayub pun duk sabar gitulah. Sampai satu ketika isteri dia duk minta sangat doa, dia pun doa. Cantik doa Nabi Ayub, tuan-tuan. Mafhum dia lebih kurang, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, engkau ambil harta bendaku, aku redha kerana dia adalah hakmu, ya Allah. Engkau ambil anak-anak kesayanganku juga, aku redha kerana dia adalah hakmu yang diberi pinjam kepada aku. Engkau ambil kesihatanku juga, aku redha kerana dia adalah anugerahmu, ya Allah. Aku mohon pada engkau, ya Allah, jangan engkau ambil dua perkara daripada aku. Nabi Halil ambil lah. Satu, jangan ambil lidahku. Yang kedua, jangan ambil hatiku. Jika engkau ambil lidahku, aku tak dapat menyebutmu lagi, ya Allah. Jika engkau ambil hatiku, aku tak dapat mengingatimu lagi. Nampak, tuan-tuan? Akhirnya Nabi Ayub terus berzikrullah, mengingati Allah dengan lidah dan hati dia, dan akhirnya Allah Ta'ala bagi kesembuhan kembali kat dia. Dia lebih sihat daripada dulu sebelum dia sakit. Bila dia sihat, dia bekerja, Allah ganti balik rezeki dia, harta dia lebih banyak daripada yang musnah dulu. Dan Allah bagi kepada dia anak lebih ramai daripada yang mati dulu. Orang tengah kata 4 orang mati dulu. Dan Allah bagi, isteri tak tahu apa orang tu, ramai kot tu, anak ramai. Tuan-tuan. Jadi sebenarnya orang mukmin bukan Allah nak azab, hak tu yang saya nak abang. Allah nak bagi yang lebih baik kepada kita. Tak bagi dunia, Allah akan bagi di akhirat. Yang ni kita kena pegang. Ini proses ujian kita di tahun 2020 ni, tuan-tuan. Yang tak tahu bila nak habis, mudah-mudahan berakhirlah dengan berakhirnya tahun 2020 ni. Tapi belum dia berakhir, kita nak pastikan kita dapat yang tu. Satu, takrib, kita semakin dekat dengan Allah, dengan musibah yang Allah landa kepada kita pada tahun ni. Jangan semakin jauh.
Jangan hak duk tak semayang juga, anak-anak isteri tak kelumbung duk biak juga. No? Allah tunjuk sampai lagu ni, bila lagi kita nak sedang? No? Yang mai surau tu tak mai juga, hak mai lah, hak tak mai tak. Kita nak tengok lebih ramai, tuan-tuan. Yang imarah surau kita ni, yang bakal mengimarah masjid baru ni, lebih ramai daripada sebelum ni, sebelum Covid ni. Itu menunjukkan, no, orang sini, qaryah sini berjaya dengan pandemik COVID-19 ini, membangunkan jiwa mereka, jiwa yang dekat dengan Allah, jiwa yang terdidik dengan didikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sangat mahal tuan-tuan, daripada pendapatan kita yang terjejas. Janganlah kesusahan kita terima, tak ada kebaikan yang kita dapat daripada kesusahan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, no, cukup bersejarah tahun 2020 ni bagi kita, no, akan dikenang sepanjang zaman. Tak pernah jadi, tak pernah, tuan-tuan, sehingga kita terbelenggu, no, nak keluar tak boleh, keluar jalan tu ada polis, keluar pula ni jalan polis, tak larat berlakon dengan polis. Takut, kita berada dalam keadaan ketakutan. Semuanya ini Allah rencanakan, bukan Allah tak tahu, Allah tahu, no? Dan kita berpegang Nabi yang diutuskan oleh Allah, bahawasanya orang mukmin, Nabi kata Allah bagi nikmat pada dia pun ada kebaikan, Allah bagi kesusahan musibah pun fahuwa khairul lahu, dia ada kebaikan. Itu yang kita nak cari dalam diri kita, tuan-tuan. Apa kebaikan yang kita dapat sepanjang tahun ni, no, menerusi pandemik COVID-19 ni, yang merubah kita, anak-anak kita, isteri kita, masyarakat kita menjadi hamba Allah yang taqarrub ilallah, yang semakin dekat dengan Allah, menjadi hamba Allah yang semakin terdidik dengan agama Allah Subhanahu wa taala ni, no, itulah harapan kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita untuk kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepadanya, kita memperbanyakkan amal ibadat kita kepada Allah, no? Kita dapat faham betapa mahalnya arti kesihatan, no? Ketenangan, kedamaian untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah dah tunjuk dah kat kita, kalau susah kita nak buat apa pun tak boleh, tuan-tuan. Itulah yang saya rasa muhasabah yang harus kita lakukan di sepanjang tahun 2020. Mudah-mudahan tahun baru 2021 ini kan, melalui tarbiyah ilahiyah tahun 2020 ini dapat mengangkat martabat dan darjat kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tujuan kita berhimpun sempena tahun baru ni Masihi, maka ada kebaikannya, ada faedahnya, no? Tapi kalau biar dia bersambut tahun baru dengan tak ada muhasabah diri, Allah bagi Covid, no, sambut dengan hiburan, dengan macam-macam arak, dengan dadah, dengan apa, ini haram hukum dia, tuan-tuan, no? Kita sambut tahun Masihi walaupun dia Masihi, tapi bukan kita pandang tahun Masihi itu, sejarah tu yang saya sebutkan tadi, tetapi ini masa, peluang, ruang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, no, untuk kita beriman, bertakwa kepada Allah, mempertingkatkan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, jadilah dekat tu, no, kat ke-9 dah ni pun langgar SOP sikit, no. Ikutnya dekat Ansha saja, tapi dekat-dekat hari tu tentu ingat tak, Menteri Kanan Keselamatan kata dia sampai bulan 12 saya perasan lanjut lagi dengan keadaan lagu ni, korang-korang je PKPP, kita masih lagi dalam keadaan macam tu. Tak apalah, no, demi kita untuk menyelamatkan, berikhtiar, no? Allah nak tengok kita, no? Bagaimana sikap kita kan, dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua lulus dalam ujian Allah ini dan Allah mengangkat
darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengangkat darjat hamba-hambanya yang dikasihi. Semuanya adalah melalui kesusahan yang menimpa mereka, lalu mereka sabar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, takat itulah ingat dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak pada sahabat saya atau pengurusi kita tadi ni. Dia bagi tarikh kat saya, pilih bila pun. Dia berkenal pula, dia adalah pegawai pada Yang Berhormat Jerai. Saya lagi tak lepas nak tolak tuan-tuan. Member kita, saya pun duk guna dia untuk Munshi Jawi Negeri Pulau Pinang. Jadi kawasan dia tak main, takut dia tak main kat saya pula. Jadi saya pun gagah main juga. Tapi dia tak dapat hadir pada malam ni, Ustaz Sobri, kerana berada di Terengganu mana kan, dengan tugas dia lah. Jadi yang baik itu semuanya daripada Allah, yang tak baik itu silap dan kelemahan saya sendiri, saya mohon maaf. InsyaAllah dalam kesempatan kita jumpa lagi. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.